sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan masuk bab yang pertama dalam matematik tambahan tingkatan 5. Okey, jadi kalau awak lihat di belakang ini, kita akan masuk chapter pertama, iaitu chapter janjang. Okay. Dalam chapter janjang ini, kita akan terbahagi kepada dua saja. Satu adalah janjang aritmatik dan lagi satu adalah janjang geometrik. Tetapi untuk video ini, saya akan fokuskan kepada janjang aritmatik dahulu. Konsep-konsep basic yang awak kena tahu. Okey, jom mula kelas. Okey, kelas janjang aritmatik. Janjang aritmatik ini, saya akan bagi awak satu contoh. Okey, bila awak belajar berkenaan dengan janjang, awak akan nampak sebutan. Dan dalam sebutan itu, kita akan ada nilai. Okey, janjang aritmatik. Di sini saya bagi satu example di mana kita akan ada 5 sahaja sebutan daripada 1 sampai 5 dan setiap sebutan ini ada nilai masing-masing daripada 3, 7, 11, 15 dan 19. Okey, kelas dekat sini janjang aritmatik. Pengenalan kepada janjang aritmatik adalah awak boleh lihat sama ada daripada satu nilai sebutan ke nilai sebutan yang lain, peningkatan dan penurunan dia adalah sama ada tambah ataupun penolakan. Okey, kalau awak lihat di sebutan kedua dan sebutan pertama, kita ada 3 dan 7. Untuk sebutan keempat dan juga sebutan kelima, kita ada 15 dan juga 19. Kedua-dua ini untuk janjang aritmatik nilainya mestilah sama dan simbol D ini kita panggil beza sepunya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil common difference. Okey, apakah itu common difference? Common difference itu dalam arti kata lain adalah penolakan janjang seterusnya ditolak dengan janjang yang sebelumnya. Contohnya, kita ada kita ada sebutan kedua dan sebutan pertama. Sebutan kedua perlulah ditolakkan dengan sebutan pertama dan nilai beza sepunyanya mestilah sama dengan sebutan kelima tolak dengan sebutan keempat. Jadi awak lihat di sini, kita nampak beza sepunyanya adalah 7 tolak 3 mesti sama dengan 9 tolak dengan 19 tolak dengan 15 dan awak lihat kita punya common difference adalah 4. Okey, di sini saya nak terangkan untuk janjang aritmatik, dua komponen yang penting adalah beza sepunya, kita baru kira tadi, dan lagi satu adalah kita panggil sebutan pertama. Sebutan pertama ini, semua orang dah tahu sebutan pertama adalah yang nilai terawal sekali di dalam senarai sebutan kita. Dan awak lihat di sini, saya buat dengan color merah, dia adalah 3. Jadi kita dapat lihat di sini sebutan pertama dia adalah 3. Okey, awak mungkin bertanya saya, kenapa kita perlu belajar berkenaan beza sepunya dan juga sebutan pertama dalam janjang aritmatik? Okey, ini jawapan dia. Sebab kita perlu menggunakan beza sepunya dan juga sebutan pertama di dalam formula aritmatik kita. Dan formula aritmatik kita ini awak kena ingat sampai bila-bila dan dia sangat-sangat senang. Okey, kalau awak lihat di bawah, formula aritmatik kita akan guna simbol Pn. Pn ini adalah nilai yang kita nak cari untuk sesuatu sebutan itu sendiri. Pn sama dengan sebutan pertama tambahkan dengan N. Okey kawan-kawan, N ini kita panggil sebutan itu sendiri. Contohnya, kalau awak lihat dekat saya punya example di atas, kita hanya ada sampai sebutan kelima.
Kalau saya nak sampai ke sebutan 50, formula ini telah memudahkan kerja awak. Sebab kalau awak nak cari sampai ke sebutan 50, takkan awak nak tambahkan beza sukunya ini 4 daripada 3, 7, 11, 15, 19 dan seterusnya. Dia akan mengambil masa. Itu sebab formula aritmatik sangat-sangat penting untuk awak shortcut dapatkan jawapan untuk sebutan ke 50 contohnya. Okey, jadi kelas, kita teruskan dengan formula kita. Kita ada A tambah N tolak 1 darabkan dengan D. Kita punya common difference. Okey, jadi di sini saya akan highlightkan ini adalah formula janjang aritmatik kita. So, saya dah terangkan ini adalah basic konsep untuk janjang aritmatik. Okey, kelas semua. So, kalau korang dah betul-betul faham kita punya basic konsep berkenaan dengan janjang aritmatik tadi, formula dia korang dah hafal. So, sekarang adalah aplikasi macam mana kita nak menggunakan formula yang kita belajar tadi. Okey, so belakang ni saya ada satu contoh soalan yang sangat-sangat simple. Semua orang boleh buat. Jadi kita akan buat sama-sama supaya dia bagi awak lebih faham berkenaan dengan konsep janjang aritmatik. Okey, jom. Di papan putih saya, hitungkan bilangan sebutan bagi janjang aritmatik di bawah. Ini soalan yang diberi. Dia beri 25, 21, 17 dan juga negatif 19. Okey kelas, daripada soalan ini memerlukan negatif 19 ini. Soalan nak tahu dia adalah sebutan yang keberapa. Jadi kita tak tahu, melainkan awak tolakkan satu persatu sehingga awak dapatkan ke sebutan negatif 19 ini sebutan dia berapa, dan awak boleh kira manually. Tapi macam saya cakap, jalan kerja itu adalah terlalu panjang dan mengambil masa. Jadi kita akan menggunakan formula janjang aritmatik. Okey, jadi kita perlu tulis formula ini berulang-ulang supaya awak ingat dari masa ke semasa. Kita menggunakan Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab D. Okey, seperti yang saya cakap tadi, komponen yang penting dalam formula janjang aritmatik adalah sebutan pertama dan juga beza sepunya. Jadi daripada soalan kita dapat lihat sebutan pertama kita, iaitu A, adalah 25. Dan seterusnya, kita perlu dapatkan nilai beza sepunya kita, iaitu saya ambilkan sebutan kedua dan sebutan pertama. Jika awak lihat nilai penurunan dia daripada 25 hingga 21 sudah berkurang sebanyak 4. Maka 21 tolak 25, beza sepunya kita adalah negatif 4. Dua komponen yang penting dalam formula janjang aritmatik telah kita cari. Sekarang kita perlu menggunakan dua information ini di dalam formula kita. Daripada formula kita, Tn adalah negatif 19. Tetapi kita tak tahu sebutan dia itu sebutan yang keberapa. Maka kita masukkan nilai negatif 19 di dalam formula kita. Saya akan dapat negatif 19. A kita adalah 25 tambah N kita nak cari tolak 1 didarabkan dengan negatif 4. Jadi kita selesaikan di sebelah kanan, kita akan dapat negatif 19 sama dengan 25
tolak 4N tambah 4. Disebabkan kita nak cari nilai N, negatif 4N saya bawa ke kiri, negatif 19 saya bawa ke kanan. Kita akan dapat 4N sama dengan 25 tambah 4 tambah 19. Kalau awak selesaikan 25 tambah 4 tambah 19, awak akan dapat 48. Maka saya akan dapat N saya adalah 48 bahagi 4. Dan kita boleh selesaikan N kita adalah 12. Maka saya nak buat summary dekat sini. Kita dapat lihat nilai negatif 19 di dalam soalan kita terletak pada sebutan yang ke-12. Jadi ini adalah contoh, salah satu contoh janjang aritmatik. Okey kelas, kita dah pergi kepada contoh yang pertama tadi. Kita pergi kepada contoh yang kedua, di mana soalannya lebih kompleks sedikit. Okay. Bila korang dah main dengan korang punya basic, kita pergi kepada soalan yang lebih kompleks dan rumit. Alright kelas, soalan yang diberi dalam suatu janjang aritmatik, sebutan ketiga dan ketujuh masing-masing ialah negatif 11 dan 5. Cari sebutan pertama dan beza sepunya. Macam mana kita nak tackle soalan macam ni? Okey kelas, soalan macam ni selalunya akan keluar dekat exam. Untuk mengelakkan kecuaian, teknik saya jawab soalan adalah saya akan ambil setiap information yang penting di dalam soalan. Contohnya, kita tengok di sini sebutan ketiga adalah negatif 11. Maka saya tulis T3 saya adalah negatif 11 dan juga T7 saya adalah 5. Okey kelas, di sini ini sahaja information yang telah diberi. Macam mana kita nak tackle soalan ini? First thing first, awak tak boleh buat soalan ini kalau awak tak mahir dengan formula aritmatik. Jom kita buat formula aritmatik kita. Korang semua tahu formula aritmatik kita adalah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 darab dengan D. Saya akan menggunakan formula itu untuk setiap information yang telah diberi. Saya bagi awak satu contoh. Untuk sebutan yang ketiga, di mana nilainya adalah negatif 11, maka saya akan gunakan negatif 11 sama dengan A kita nak cari, tambahkan dengan N kita adalah 3 tolak 1 darab dengan D. Kita permudahkan kita punya persamaan. Kita akan dapat negatif 11 sama dengan A tambah 2D. Saya jadikan dia sebagai persamaan yang pertama. Daripada sini, kita menggunakan cara yang sama untuk sebutan ketujuh kita. Maka, sebutan ketujuh kita adalah 5 sama dengan A tambah 7 tolak 1 darabkan dengan D.
simplify, permudahkan persamaan awak, awak akan dapat A sama dengan 5 sama dengan A tambah 6B. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Okey kelas, kalau awak tengok dekat sini, awak mempunyai dua persamaan yang telah dikeluarkan daripada information yang telah diberikan dalam soalan. Okey, kelas, sebelum ini awak dah belajar masa di tingkatan 3, awak dah belajar masa di tingkatan 4. Apabila awak mempunyai dua persamaan dan persamaan itu mempunyai dua anod ataupun dua pemboleh ubah, maka jalan penyesuaian kita adalah kita akan menggunakan persamaan serentak ataupun kita panggil simultaneous equation. Okay, simultaneous equation kelas, everyone knows the basic of simultaneous equation ada dua sahaja. Kita menggunakan satu adalah elimination ataupun penghapusan, lagi satu kita akan menggunakan substitution ataupun penggantian. Okay, kelas, sebab saya adalah cikgu, saya prefer elimination dan selalunya mostly student mereka prefer substitution. Tapi tak jadi masalah, dua-duanya mendapat jawapan yang sama, cuma dia adalah preferences saja. Okey, kelas, daripada sini kita ada persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi saya letak atas dan bawah supaya awak nampak macam mana jalan kita penghapusan kita. Okey, lihat di sini. Kita ada persamaan yang pertama, negatif 11 sama dengan A tambah 2D. Persamaan kedua kita adalah 5 sama dengan A tambah 6D. Maka saya ingin hapuskan anon A. Anon A kita adalah sama. Saya akan menggunakan teknik tolak. Jadi awak lihat di sini, negatif 11 tolak dengan 5, saya akan dapat negatif 16. A tolak dengan A, kita hapuskan. A 2D tolak dengan 6D, kita akan dapat negatif 4D. Jadi kelas, kita telah permudahkan persamaan simultaneous equation kita sehingga tinggal satu saja anon di mana dia adalah negatif 4D. Daripada sini kita boleh simplifykan lagi, kita boleh selesaikan terus untuk dapatkan nilai D kita. Maka D saya adalah negatif 16 bagi dengan negatif 4. Maka D saya adalah 4. Beza sepunya kita adalah 4. Tapi kelas, jalan kerja kita bukan sampai di sini saja, sebab kita perlu cari nilai sebutan pertama kita, iaitu A. Baik kelas, daripada nilai yang awak dapat di sini, beza sepunya adalah 4. Masukkan dalam mana-mana sahaja persamaan, sama ada persamaan satu ataupun persamaan yang kedua, awak akan dapat jawapan yang sama juga. Saya pilih persamaan yang pertama sebab dia nampak lebih mudah. Maka kita gunakan di persamaan pertama. Negatif 11 sama dengan A tambah 2 darab dengan 4, di mana D kita baru saja kita dapat tadi nilai dia adalah 4. Selesaikan kelas. Negatif 11 sama dengan A tambah 8. Maka A awak adalah negatif 11 bahagikan dengan 8. Maka
adalah negatif 19. Okey kelas, di sini jalan kerja kita sedikit panjang tetapi dia mudah difahami. So kalau awak lihat di sini, saya telah dapatkan nilai B saya. Beza sukunya saya adalah 4 dan juga sebutan pertama saya adalah negatif 19.